kita semua adalah wanita di dalam dewan ni, kita memiliki hati yang sama dari satu sudut. Hati yang lembut, hati yang penyayang, hati yang kadang-kadang rasa takut, rasa bimbang. Kita kan orang perempuan dengan emosi, fikirkan bagaimana keadaan hidup kita, bagaimana anak-anak kita, bagaimana suami kita, bagaimana alam barzah kita, bagaimana alam akhirat kita dan sebagainya. Wanita Allah ciptakan dengan penuh emosi. Emosi ini adalah satu kekuatan. Walaupun kadang-kadang disebut wanita ini beremosi, lelaki lebih kuat dari sudut akal, tetapi kita lihat di sana kerana emosi yang kuat ini Allah ciptakan kepada wanita, dia mampu untuk menanggung sakit perih mengandung, sakit perih melahirkan anak, sakit perih menyusu, dan sehinggalah anak itu membesar. Tadi ketika sedang santapannya, santapan fizikal, ada minum tadi tu kan, sarapan sikit. Wallahualam, saya lupa bersama dengan seorang datuk dalam bilik tu. Dia bagi tahu ustazah, moga berjaya ustazah bersama dengan program selepas ni. Selamat menjalankan tugas, dia kata. Saya bersama dengan Puan-Puan Seri, dengan Yang Amat Mulia dan sebagainya. Dan dia pesan pada saya, bagi tahu kepada wanita, mereka adalah frontliner. Dia kata wanita adalah frontliner kepada sebuah keluarga. Sebenarnya wanita adalah ketua keluarga. Bila disebut macam tu kan, saya kata apa maksud Datuk? Wanita ketua keluarga. Dia kata hakikat sebenarnya, ini kata-kata daripada seorang lelaki. Dia sebut sebenarnya wanita adalah seorang yang menerajui keluarga. Orang lelaki, ia ada part dia lah, tapi banyak dia kata minum kopi lah, dia kata. Mungkin yang lelaki dia menyebutkan dirinya cari rezeki, tetapi dalam bab membesarkan anak, membentuk akhlak anak, membentuk peribadi, mengukuhkan ibadah, mengukuhkan akidah keluarga anak, adalah seorang wanita. Subhanallah. Sebab itu Nabi SAW bila ditanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa yang patut aku berbakti?" Nabi jawab, "Siapa? Ummuka, ibu kamu." Kemudian dia tanya lagi, sahabat Nabi tanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah yang patut aku berbakti?" Nabi tetap menjawab, "Ummuka, ibu kamu." Tanya kali ketiga, juga dijawab, "Ummuka, ibu kamu." Bila tanya kali keempat, barulah dijawab, "Ayah kamu." Subhanallah. Di sini Nabi SAW mengiktiraf betapa wanita dalam sebuah keluarga manusia yang paling banyak melakukan pengorbanan. Sama ada pengorbanan perasaannya, pengorbanan waktu rehatnya, pengorbanan fikiran apa yang dia nak tapi dia tahan demi anak, demi suami. Dari sudut pelbagai sudut dia melakukan pengorbanan demi pengorbanan. Hatta apabila anak telah besar pun, setelah anak itu dibesarkan dengan baik dengan kasih sayang, apabila anak itu tidak membalas kebaikan, dia teruskan pengorbanan dengan memaafkan anak. Dia teruskan pengorbanannya dengan terus mendoakan anak. Walaupun ada ketikanya suami mungkin lupa akan pengorbanan yang dia buat melahirkan anak-anak sehingga anak itu besar. Kadang-kadang si suami lupa akan keperitan dan kesusahan yang pernah dilalui oleh seorang isteri. Tapi percayalah, Allah yang syahid, yang maha menyaksikan, Allah tidak pernah lupa pengorbanan yang dilalui oleh seorang wanita. Allah yang basir, yang maha melihat, Allah melihat sehingga ke dalam hati seorang wanita. Allah yang hasib, Allah yang maha menghisap. Ini semua nama Allah ya. Allah yang maha menghitung, Allah yang maha mengira. Sebab itu ciri-ciri wanita yang hebat adalah wanita yang boleh membahagiakan dirinya sendiri, wanita yang boleh memujuk hatinya sendiri. Dia pujuk, dia bahagiakan hatinya dengan mengatakan pada dirinya sendiri bahawasanya apa yang dia lakukan adalah untuk diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia lalui, kesabaran, kesedihan, keperitan, keredaan, susah payah, jerit perih sebagainya, adalah untuk dipersembahkan kepada Allah, kerana manusia tidak boleh memberi mudarat ataupun memberi manfaat. Manusia tidak boleh memberi pahala
ataupun penghargaan. Allah ya Syakur, itu nama Allah seterusnya, membawa maksud Allah yang maha menghargai. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mampu menghargai segala pengorbanan dan susah payah jerit perih seorang wanita ataupun lelaki, seorang hamba-Nya. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat sekalian, minta maaf dah terbiasa muslimin muslimat, tetapi di hadapan saya ni muslimat para wanita. Kita ni wanita, kita tak boleh lari. Kita ada emosi yang dalam. Kita selalu fikir, kadang-kadang mungkin fikir yang bukan-bukan juga, tetapi mudah risau. Banyak berfikir itu satu sudut bagus. Biasanya orang perempuan yang suka fikir tentang persiapan menghadapi kematian, betul kan? Tentang bagaimana masa depan, bagaimana dengan anak cucu kita, bagaimana di alam barzah dan sebagainya. Subhanallah. Dan apabila kita mula fikirkan tentang semua perkara ini, akhirnya kita buat apa? Kita mula tindakan. Sebab itu banyaknya persatuan-persatuan wanita. Persatuan wanita yang banyak. Persatuan lelaki ada ke? Kan? Persatuan bola. Ada satu nama persatuan lelaki, Pertabi. Persatuan takut bini. Tapi sesama lelaki dia ada persatuan tu. Wallahu a'lam. Gurau senda sesama mereka lah. Tapi kebanyakannya persatuan rohani, persatuan Al-Quran ke, apa-apalah persatuan pertubuhan, kebanyakannya wanita. Sebab wanita dia sangat suka suatu perhimpunan ataupun suatu program. Seumpama pagi ini, untuk apa sebenarnya? Untuk kita mengubah diri kita, betul kan? Untuk kita dapat sesuatu, untuk kita dapat ilmu. Wanita Allah ciptakan dia mempunyai hati yang rendah diri, suka mengakui kelemahan diri. Daripada sifat tawaduk, lemah, rasa kurang, wanita ada satu sifat nak belajar. Walaupun kita berada di kedudukan apapun, Masya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan yang disebutkan oleh Nabi SAW, khairukum, yang paling baik di kalangan kamu, man ta'allamal Quran wa 'allamahu, yang suka belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saya jumpa ramai orang-orang kaya, orang-orang yang ternama, orang-orang bangsawan. Antara sesi pengajian yang wajib dia ada hampir setiap minggu, belajar Al-Quran. Bukannya tak pandai baca Al-Quran, dah pandai, tapi mesti ada guru Al-Quran. Pengalaman saya ketika berada di Jabatan Agama Negeri Sembilan, memang ada golongan-golongan bangsawan ataupun datuk, datin yang minta secara personal mengajar Al-Quran. Bila saya pergi, mereka dah baca Al-Quran dengan baik. Tapi bila ditanya, mereka faham. Sebab mereka nak menjadi golongan yang terbaik. Yang Nabi SAW sebut, khairukum, yang terbaik bagi kamu, orang yang paling baik, man ta'allamal Quran wa 'allamahu, yang hidupnya belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin kan kadang-kadang cucu balik ataupun anak balik, sekadar mendengarkan dia membaca Alibata, Iqra, itu dikira sebagai kita mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita mati sebagai orang yang paling baik ni, yang sampailah kita mati, kita dalam keadaan belajar Al-Quran.